Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'd. Allahumma ahimna marasida umurina wa idna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya aziz ya jabbar ya mutakabbir. Alhamdulillah tuan-tuan, bapa-bapa yang dimuliakan oleh Allah SWT, di mana kita banyak bersyukur pada Allah, di mana Allah SWT bagi taufik dan hidayat untuk kita dapat sembahyang maghrib secara berjemaah, cara yang ditunjuk oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dapat duduk dalam majlis fikir dan bayan iman dan amal, bagaimana keyakinan kita, keyakinan kita pada Allah SWT, pada alam akhirat, keyakinan kita atas usaha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Allah SWT akan gunakan kita untuk agama Allah SWT, keluarga kita, jiran kita, seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dunia ini sementara, 60-70 tahun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sabda maafum dia bahawa umur umat ni 60-70 tahun. Ada yang lebih sikit 90, ada yang kurang sikit. Tetapi dalam tempoh masa ni, di mana Allah SWT nakkan kita bahawa iman yakin yang betul dengan Allah SWT, bahawa selain pada Allah tidak boleh bagi mudarat, tidak boleh bagi munafaat. Yang boleh bagi mudarat dan munafaat ialah Allah SWT. La ilaha illallah. Maka atas perkara inilah kalimah yang ringkas, kalimah yang semua orang boleh sebut. Tetapi bagaimana untuk usahakan, bagaimana dalam hati ini kita bertapak dengan kebesaran Allah SWT. Bukan saja Allah SWT uji semua manusia, dan Allah SWT akan kumpulkan semua manusia, termasuk Nabi-Nabi, daripada Adam AS, Nuh AS, Ibrahim AS, semua manusia daripada Nabi Adam AS sampai bayi yang terakhir akan dikumpulkan satu tempat, dipanggil apa? Mahsyar Yaumiddin. Tak kecuali tidak ada satu manusia yang terlepas pada hari ini. Bagaimana hari ini manusia kumpul, kalau dekat universiti dia akan dikumpulkan, dia panggil convocation. Nak tengok apa? Nak tengok dia punya mata pelajaran dia, nak tengokkan berapa A dia dapat. Tetapi perhimpunan ini Allah SWT bukan nak tengok harta kita, Allah SWT bukan nak tengok rumah kita, Allah SWT nak tengok apa? Agama. Agama yang dihantarkan oleh Allah SWT, diperintahkan oleh Allah Ta'ala, 100% agama dan 100% sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang Allah bagi taufik untuk amalkan 100% agama, 100% sunnah Nabi SAW, maka dia berjaya. Kurangnya sunnah, kurangnya agama. Pada hari itu semua manusia dikumpulkan. Dan bukan saja Allah Ta'ala kumpulkan manusia, Allah SWT akan hisap. Allah Ta'ala hantar malaikat hari-hari, 2 malaikat dengan 2 shift. Lepas subuh, 2 malaikat akan bertugas untuk catatkan amalan kita sampai asar. Lepas asar, 2 malaikat lagi dihantar untuk catatkan daripada asar sampai subuh. Hari-hari. Sampai bila? Sampai malaikat maut datang ambil kita. Dan buku catatan ini Allah SWT akan bagi pada kita pada hari mahsyar ni, dan Allah Ta'ala perintahkan tiap-tiap orang baca buku dia. Dia akan baca buku dia sendiri. Maka atas perkara ni lah ahli ulama beritahu, kita nak usahakan bagaimana 100% agama kita dapat amalkan dalam tempoh yang Allah Ta'ala bagi. Bukan itu saja, Nabi SAW sabda, satu hari Nabi SAW berada di padang pasir. Nabi SAW ambil satu kayu dan lukiskan dekat padang pasir.
Nabi SAW ambil kayu, dia bentuk satu garisan 4 segi. Lepas tu dia letak lagi satu garisan antara 4 segi itu, satu garisan melintasi 4 segi tadi. Dan Nabi SAW lukiskan dalam petak 4 segi ini garisan-garisan kecil-kecil. Maka Nabi SAW tanya pada sahabat-sahabatnya ada situ, kamu tak tanya ke apa yang aku buat ni? Maka sahabat Nabi SAW tanya, ya Rasulullah, apa yang kau buat ni? Dia tanya dulu. Maka Nabi SAW beritahu, garisan 4 segi tadi ialah sepadan maut. Sepadan maut, garisan 4 segi. Dan garisan yang melintasi garisan 4 segi tadi, antara 4 segi tadi ialah hayat kita, nyawa kita, hidup kita, 60-70 tahun. Lain yang terkeluar daripada kotak tadi ialah angan-angan kita. Angan-angan kita nak buat rumah besar, angan-angan nak buat extension dapur, angan-angan nak beli kebun, angan-angan semua, tetapi tak tercapai. Kenapa? Allah Ta'ala tentukan hayat dia. Yang lebih itu semuanya angan-angan, atau dipanggil wishes. Dia nak ini, dia nak itu, semua dia nak, tetapi maut telah datang. Dan garisan-garisan kecil tadi ialah liku-liku hidup. Apa berlaku pada dia? Kena penyakit, kemalangan, patah kaki, jatuh pokok, maka semua telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Maka ahli ulama gariskan, maka semua liku-liku hidup ni Allah Ta'ala uji semua manusia. Bagaimana boleh tak dia dalam ujian ini dia bawa iman yakin yang betul ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia iman dia mantap, maka mudah untuk taat perintah Allah ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apabila iman dia lemah, maka dia akan laksanakan, dia akan langgar perintah Allah, dia tak dapat taufik untuk amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka atas perkara inilah kita kena usaha. Semua Allah Ta'ala dah tetapkan berapa umur satu-satu orang tu, jodoh dia siapa, dengan fulan binti si fulan Allah tetapkan, rezeki dia bagaimana Allah dah tetapkan, zuriat dia, anak dia 10 orang ke, 5 orang ke, seorang ke, mandul, Allah tetapkan. Jodoh dia 4 orang ke, 1 orang ke, langsung tak ada jodoh, maka sini semua Allah tetapkan. Maka sebab tu kadang-kadang bab jodoh pun kita dah gagal. Yakin yang lemah dengan Allah, belum ada apa-apa lagi. Sebab tu Nabi SAW dakwakan atas keimanan, atas la ilaha illallah, menafikan selain pada Allah tak boleh bagi mudarat, selain pada Allah tak boleh bagi munafat. Dan atas perkara inilah Nabi SAW diutuskan oleh Allah. Dan Nabi SAW pergi jumpa semua kaum kerabat dia, dara mara dia, pakcik dia, makcik dia. Tuan-tuan sedia maklum bagaimana Nabi SAW dimuliakan. Sebelum Allah Ta'ala wahyukan pada Nabi SAW untuk buat kerja dakwah, semua orang Mekah muliakan Nabi SAW. Akhlaknya mulia, Al-Amin, orang yang boleh dipercayai. Tetapi apabila Allah telah perintahkan Nabi SAW untuk ambil kerja kerasulan, untuk dakwakan la ilaha illallah, semua tu habis. Pakcik dia, jiran dia akan panggil dia Majnun, orang gila, na'udzubillah. Dan Nabi dituduh ahli syirik, dan semua pergaduhan, semua pecah belah, cerai berai di Mekah, semua dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW. Tetapi Nabi SAW tak putus asa. Nabi SAW pergi jumpa, dakwakan. Satu hari
Nabi SAW jumpa seorang Arab Badui naik kuda. Maka Nabi SAW beritahu dia, nakkah kamu kebaikan? Maka orang Arab Badui tanya, apa kebaikan yang kamu boleh bagi? Maka dia kata, ucapkan la ilaha illallah. Maka orang Arab Badui tanya, mesti ada saksi, takkan kau seorang ni cakap? Maka Nabi SAW dengan izin Allah telah panggil satu pokok di kaki bukit, pokok kecil. Maka dia telah bergerak ke kanan ke kiri untuk putuskan akar-akar dia. Dia telah sampai pada Nabi SAW. Maka pokok ni dengan izin Allah telah bercakap, kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka Arab Badui ni kata, cukup. Maka Nabi SAW perintahkan pokok ni balik kepada tempat. Ini keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi SAW sedang sembahyang depan Kaabah. Maka Abu Jahal dengan kucu-kucu dia telah buat apa? Dia telah ambil perut najis, tali perut, semua isi najis unta. Mereka bawa dalam satu bekas. Apabila Nabi SAW sujud, maka semua ni telah dicuak atas Nabi Muhammad SAW. Mereka riwayat sampai Nabi SAW tak boleh bangun daripada sujud. Maka masa tu Hamzah belum Islam lagi, dia balik memburu dengan pakaian buru dia. Apabila dia balik ke rumah, satu wanita telah kata pada dia, wahai Hamzah, kau lihat bagaimana anak buah kamu telah dihinakan, mereka telah buat pada anak buah kamu. Maka dia pun tak jadi masuk rumah, dia terus pergi depan Kaabah. Lihatkan keadaan Nabi SAW dihina. Maka dia telah pergi jumpa Abu Jahal. Dia telah ambil busa, bekas busa panah, dia telah ketuk kepala dia macam nak retak. Dan dia bagi amaran pada Abu Jahal, lain kali kalau kau buat begini, bukannya bekas panah ni akan kena pada kepala kamu, tetapi anak panah akan tembus antara dua mata kamu. Maka dia telah jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, adakah kau gembira apa yang aku telah bawa dendam untuk kamu? Maka apa Nabi SAW kata? Nabi SAW takkan gembira selagi kau tak ucapkan la ilaha illallah. Pada masa itu juga Hamzah radhiyallahu telah masuk Islam. Hamzah radhiyallahu ni ulama beritahu, dia kalau naik kuda, dia punya kaki cecah tanah, dia besar. Kalau dia melaung kat padang pasir sampai 10 ke 11 km. Ini keadaan Hamzah radhiyallahu. Apabila dia masuk Islam, dia telah berjuang, dia telah berjuang di jalan Allah Ta'ala hingga digugur syahid. Sampaikan dia punya dada telah dibelah, dia punya hati telah dikeluarkan, dia punya tali perut semua berterabur. Kenapa? Hindun telah umpahkan hamba abdi dia wasi untuk buat apa? Untuk bunuh Hamzah. Dia nak mamakan hati Hamzah dengan upahan supaya dia dibebaskan dan diberikan hadiah 100 dinar. Begini keadaan Hamzah radhiyallahu telah mati syahid. Nabi SAW sedih pada kematian ni. Sampaikan Nabi SAW telah bersumpah, aku akan gantikan satu nyawa dengan 70 nyawa. Tetapi Allah Ta'ala telah turunkan wahyu beritahu pada Nabi SAW, kalau kamu nak balas, kamu boleh balas satu nyawa dengan satu nyawa saja. Kamu tak boleh balas satu nyawa dengan 70 nyawa. Tapi kalau kamu maafkan, lebih baik untuk kamu. Maka ahli ulama beritahu Nabi SAW telah maafkan. Maka apabila sahabat-sahabat Nabi SAW dengar ini, maka mereka telah maafkan musuh-musuh mereka. Dan Nabi SAW begitu sedih sekali. Ulama beritahu Nabi SAW telah semayangkan jenazah untuk Hamzah radhiyallahu 70 kali.
70 kali disemayangkan jenazah untuk Hamzah tuan. Sampai riwayat kata, sampai Allah Ta'ala beritahu pada Nabi SAW, kamu nak lihatkan keadaan Hamzah kan, dia ahli syurga. Sampai keadaan gini, sampai Nabi SAW berhentikan semayang untuk Hamzah lagi. Sayangnya, cintanya Nabi SAW pada pakcik dia Hamzah, kenapa? Dia telah masuk Islam, dia telah berjuang untuk sebarkan la ilaha illallah. Maka atas secara inilah susah payah untuk sebarkan la ilaha illallah, menafikan. Bagaimana kita dengar kisah sahabat Nabi SAW, Bilal. Nabi SAW telah pergi jumpa Bilal lalu. Dia satu hamba pada satu wanita. Siang hari dia ditugaskan untuk jaga kambing, malam hari dia ditugaskan untuk kisarkan gandum pakai batu kisar. Batu kisar ni selalu digunakan unta atau kuda untuk kisarkan, tetapi tuan dia gunakan Bilal. Maka dia akan mula pada malam, pagi besok bahawa semua gandum akan jadi tepung. Maka Nabi SAW telah jumpa Bilal. Masa tu dia belum Islam lagi. Maka Nabi SAW beritahu, wahai Bilal, kamu rehat. Nabi SAW kisarkan gandum untuk dia. Bila siap semua gandum dikisar, Nabi SAW kejut Bilal dan tinggalkan. Besok Nabi SAW datang lagi, suruh Bilal rehat, dan dia kisarkan gandum untuk Bilal. Bila selesai, dia pun balik kejut Bilal. Hari yang ketiga begitu juga, dan Nabi SAW telah buat benda yang sama. Maka hari yang ketiga Bilal bertanya, wahai Muhammad, kau nak apa padaku? Nabi SAW ajar kita macam mana nak ikram orang. Kita dah hemat dengan dia, baru kita boleh tashkil dia. Satu benda pun kita tak buat, terus beritahu dia, jom pergi 3 hari. Dia pun kata, 3 hari ni apa? Tapi Nabi SAW telah khidmat, rendahkan diri dia. Walaupun Nabi, satu Nabi ulul azmi, doa dia makbul. Kekuatan Nabi, ekor riwayat, ada kekuatan 70 lelaki. Ada riwayat kata 100 kekuatan lelaki. Tetapi oleh kerana untuk dapatkan hidayah pada Allah Ta'ala ni, Nabi SAW rendahkan diri dia, susahkan diri dia, khidmat seorang hamba, bukan seorang raja, bukan satu orang ketua Mekah atau apa, tapi dia telah rendahkan diri dia, dia telah khidmat. Dan Bilal telah tanya, apa yang kau nak padaku? Maka Nabi SAW dakwakan la ilaha illallah. Maka masa tu juga masuk Islam. Tuan dia dapat tahu bahawa Bilal telah masuk Islam, maka mereka telah seksa dia, telah pukul dia, telah seret dia, letak atas panah pasir yang panas, pakaikan baju besi yang panas supaya dia tinggalkan Islam. Maka Bilal dia kata, ahadun ahad, ahadun ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Mereka usahakan dia, sampaikan orang ambil shift untuk seksa Bilal. Tukar, dia pukul sampai penat, tukar shift yang kedua. Pukul lagi, dia masih bertahan lagi, beriman dengan Allah. Bila Bilal lalu dia dakwah dan mujahadah, maka Allah Ta'ala naikkan iman dia, mantapkan iman Bilal lalu. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu telah datang, telah bebaskan untuk beli Bilal. Maka dia telah dibebaskan. Maka orang Bilal lalu telah bebas. Maka orang tanya pada Bilal radhiyallahu, apa dah berlaku pada kamu? Maka sesungguhnya dia kata, sesungguhnya aku tak nampak Abu Jahal yang pukul aku.
Yang aku nampak Allah Ta'ala yang pukul aku. Maka orang tanya, wahai Bilal, macam mana kau boleh cakap macam ni? Dia kata macam ni, apabila satu orang tu nak beli satu bekas air buat pada tanah liat yang dibakar, yang mulut dia kecil, bawah dia besar, maka dia kata sebelum beli, orang ni akan test, akan ambil, akan jentik ada tak retak. Beli bekas air ni kan, kalau ada retak maka dia takkan beli. Kalau dia beli, dia letak air akan bocor, habis semua air. Kerana air lebih mahal daripada minyak. Kalau tuan-tuan pergi umrah, pergi haji, tengok dia punya air ni lagi mahal daripada minyak. Maka dia kita, begitu juga Allah SWT kan, dia sedang jentik aku, nak tengok iman aku ni retak ke bocor. Maka aku kata ahadun ahad, ahadun ahad. Orang yang beriman, dia yakin semua kesenangan datang pada Allah Ta'ala, tak ada kaitan mana-mana makhluk. Itu juga semua musibah, semua datang pada Allah SWT. Bukan kerana ada orang hantar jin pantau, bukan kerana ada orang letak racun, bukan kerana brek dah putus, kemalangan. Semua berlaku, kesenangan datang pada Allah Ta'ala. Semuanya mudarat, kesusahan datang pada Allah Ta'ala. Ini orang yang beriman. Tapi apabila satu orang tak berusaha, tak iman dia lemah, maka bila dia nampak dia dapat kesenangan, Allah uji dengan kesenangan, maka dia kata, oh, makhluk bagi saya senang, bapa saya bagi saya senang, mak saya bagi saya senang. Dia akan nampak makhluk bagi dia senang. Tapi apabila Allah Ta'ala uji dia dengan kesusahan, maka dia akan nampak, oh, makhluk yang bagi saya susah. Kamu tunggu, nanti aku pancitkan ketayan kau, aku bakar rumah kau, kau letak pasir dalam periuk aku. Na'udzubillah. Tidak ada manusia boleh bagi mudarat, tidak ada makhluk yang boleh bagi munafaat. Yang boleh bagi mudarat dan munafaat ialah Allah SWT. Sebab tu orang yang beriman, bila lihatkan keadaan, dia lihat pada Allah. Tapi orang lemah iman, dia nampak makhluk. Dia nampak pada makhluk. Kalau kita kata ini daripada Allah, betul Syekh, tapi makhluk yang tolong saya. Sebab tu ahli ulama begitu, orang kaya pun kena usaha iman, orang miskin pun kena usaha iman. Kalau tidak, orang miskin kata, oh, ini pasal bapak saya lah menyebabkan saya miskin, pasal tak hantar saya sekolah, sekarang saya dah sulah. Na'udzubillah. Ini pasal kakak saya lah dulu. Na'udzubillah. Tak ada kaitan mana-mana makhluk. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka berusaha atas iman mereka sampai satu tahap di mana yakin mereka bulat pada Allah, bukan pada kerajaan Rom, bukan kepada kerajaan Parsi. Siapa-siapa tidak boleh bagi mudarat dan munafat pada mereka. Zaman Umar lalu, satu jemaah telah dihantar 10 ke 15 ribu, diketuai oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Mereka telah jumpa Raja Parsi. Nak buat apa? Nak beritahu Raja Parsi, tepi sikit, saya khalifah Allah, saya nak naik. Tidak ada kaitan, tuan-tuan. Sahabat Nabi SAW bukan datang pergi jumpa Parsi untuk ambil harta Parsi, untuk ambil tanah kerajaan Parsi. Mereka pergi kerana mereka nak sebarkan la ilaha. Itu maksud mereka. Bagaimana ahli ulama beritahu, contoh dekat sini ada flat 20 tingkat, ada 1000 orang dalam tu. Sekali kebakaran berlaku, bila kebakaran berlaku, maka bomba pun datang nak padamkan api supaya orang jangan mati terbakar. Maka dalam perjalanan ada orang dah buat roadblock. Dia sudah mogok 3 hari, majikan tak naikkan gaji, seorang pun tak boleh jalan. Macam orang mogok kat Bangladesh, bas semua mogok, nak pergi airport pun tak boleh.
Maka apabila bomba datang, dia kata tak boleh lalu, kami mogok ni, tak bagi siapa pun lalu selagi majikan tak naikkan gaji. Belakang ada bangunan 20 tingkat, 1000 orang nak mati, terbakar. Bomba kata bayar, besok saya datang. Boleh. Sahabat Nabi SAW, oleh kerana semua manusia ni akan masuk neraka, semua penduduk di Parsi ni akan masuk neraka, maka di depan mereka ada apa? Ada kerajaan Parsi. Tentera dia ada 200,000 dekat Parsi, lagi 200,000 dekat jajahan mereka, jajahan Parsi. Parsi ni besar. Maka bila sampai di sana, Sa'ad bin Abu Waqqas hantar satu orang untuk wakil untuk beritahu raja apa maksud mereka datang. Maka dia beri 3 pilihan dalam masa 3 hari. Satu, raja masuk Islam. Kalau dia tak nak. Nombor 2, dia tak payah masuk Islam, dia boleh jadi raja, tak beriman dengan Allah, tapi dia kena izinkan untuk sahabat Nabi pergi ke bandar-bandar, ke kampung-kampung, ke rumah, dakwakan rakyat dia supaya beriman dengan Allah. Pilihan yang kedua. Dan tapi kena bayar apa? Kena bayar cukai. Supaya apa-apa berlaku dengan kerajaan Parsi, sahabat Nabi akan bantu mereka. Askar Parsi takkan kacau sahabat Nabi SAW. Kalau tolak tawaran yang kedua, tawaran yang ketiga, maka mereka akan serang. Kenapa serang? Pasal macam bomba tadi, menghalang rakyat dia daripada supaya selamat daripada azab api neraka. Hari kedua, hari ketiga, maka raja telah buat keputusan untuk lawan sahabat. Maka undang-undang perang masa tu, siapa kalah maka semua akan jadi hamba, semua harta akan dirampas. Maka mereka telah serang 200,000. Allah Ta'ala datangnya bantuan Allah SWT, maka mereka semua lari. 200,000 telah lari. Sahabat 10 ke 15 ribu aja, mereka telah lari. Mereka telah pecahkan jembatan, mereka telah pecahkan kapal, mereka telah duduk sebelah sungai Dajlah. Sahabat Nabi sebelah sini, semua mereka duduk sebelah sungai sana. Maka apa jadi? Seorang daripada mereka berkata, wahai Amir Sa'ab, kita datang ni tak cukup, tak bawa kapal, sekarang macam mana nak pergi ni? Maka Sa'ad bin Waqqas selalu kata, apa yang ada Allah Ta'ala mencukupi. Maka dia telah puji Allah, dia telah minta pada Allah, maka satu orang telah dihantar dengan kuda, dengan unta dia sekali melintas air macam jalan atas bumi. 10, 100, 1000 semua telah melintasi. Maka bila askar Parsi lihat ni, maka mereka sudah angkat tangan, mereka telah surrender. Madan dewa, madan dewa. Mereka telah surrender. Ini bukan manusia ni. Maka mereka semua telah surrender. Sahabat-sahabat telah dakwakan mereka, buat apa, jemaah-jemaah kecil, dakwakan rakyat dia masuk Islam. Siapa yang beri kemenangan? Allah. Sebab tu sahabat dia yakin Allah. Dia tak yakin pada mana-mana makhluk. Yang bagi senang, yang bantu dia ialah Allah SWT. Maka atas perkara inilah ahli ulama beritahu, kita kena usahakan atas iman yakin kita. Iman yakin ni tuan-tuan, Nabi SAW ajar, dia kena buat apa? Dia kena dakwah dan mujahadah. Dia kalau dakwah atas iman, la ilaha illallah, menafikan. Dan dia kena mujahadah, kena jumpa orang, kena susah payah, malukan muka, orang akan hinakan kita, orang akan kata bukan-bukan, semua temuan macam Nabi Muhammad SAW. Sebab tu
apabila Nabi SAW dakwah dan mujahadah, maka Allah Ta'ala bagi keputusan untuk bagi hidayat. Maka siapa-siapa dalam hati ada talib, maka Allah Ta'ala akan berikan hidayat. Tetapi apabila Nabi SAW duduk dalam Gua Hira, Nabi SAW tak buat dakwah, maka tak ada seorang yang dapat hidayat. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi SAW, Nabi sediakan untuk buat dakwah dan mujahadah. Kita pergi ke mahala kita jumpa orang tak nak buka pintu, kita pergi rumah sebelah, dia buka pintu, dia tutup balik, kan? Dan apabila kita gerak dakwah dan mujahadah, jumpa semua orang, kan? Maka Allah SWT akan terima, Allah Ta'ala akan berikan hidayat, kan? Mungkin kat kampung kita, mungkin kat Afrika, mungkin dekat Amerika, kat Jepun, China, macam Bilal tadi, dia buat dakwah dan mujahadah, sampai asbab mujahadah dia, orang lain dapat hidayat, dia pun dapat hidayat, orang lain pun dapat hidayat, kerana dakwah dan mujahadah, kan? Maka sebab tu apabila Bilal lalu, Nabi SAW dengar tapak kaki dia dekat syurga, oleh kerana mujahadah dia, kan? Kalau dia azan sampai langit ketujuh, bukan pasal dia pakai speaker, kan? Atau pakai mikrofon bagusnya, kan? Oleh kerana mujahadah dia sampai malaikat dengar, kan? Sampai Nabi SAW dapat lihat tapak kaki dia syurga, ikut Nabi Muhammad SAW syurga. Bukan pasal dia kulit hitam, bukan pasal bibir dia tebal, rambut dia keriting, bukan. Tetapi oleh kerana dakwah dan mujahadah dia, iman yakin dia penuh dengan Allah, dan apabila dia buat semua untuk cari keridaan Allah. Bila dia ambil wudu, dia akan sembahyang 2 rakaat wudu. Apabila batal, dia akan ambil lagi 2 rakaat, ambil wudu 2 rakaat lagi. Kenapa? Hati dia dengan Allah SWT, dia sentiasa cari apa yang Allah suka pada aku. Ini iman. Iman ini kena dapat nur hidayat pada Allah Ta'ala. Kalau kita tak dakwah dan mujahadah, Allah Ta'ala tak akan kurniakan nur iman ini dalam hati kita. Apabila satu manusia usaha dakwah dan mujahadah, Allah kurniakan nur iman ini, nur hidayat dalam hati dia. Hati dia yang gelap akan jadi terang. Dia akan nampak, dia tengok langit, dia akan nampak kebesaran Allah Ta'ala. Dia tengok pokok, dia nampak kebesaran Allah SWT, kan? Maka semua, bila dia sembahyang, dia dapat khusyuk, dia akan dapat tumpu pada Allah Ta'ala. Maka hati dia tertengok, kalau dia laksanakan perintah Allah, dia akan gembira. Bila dia terlanggar perintah Allah, dia akan sedih. Maka hati dia penuh dengan iman. Untuk dapat ni, kita kena buat dakwah dan mujahadah. Satu, kita kurang 4 bulan, 120 hari, kan? Dakwah dan mujahadah. Bila kita balik, kita sambung, kan? Kenapa? Kita kena sambung dakwah dan mujahadah. Maka sentiasa iman kita. Apabila satu orang tu sembahyang, lepas tu dia buat dakwah, jumpa 4-5 orang, lepas tu dia sembahyang, maka ulama beritahu sembahyang dia lebih khusyuk daripada sembahyang sebelum tu. Lepas dia sembahyang padu, dia dakwah lagi 4-5 orang. Lepas dia dakwah dan mujahadah, dia sembahyang lagi, maka sembahyangnya lebih khusyuk daripada sembahyang sebelum. Begini keadaannya. Sebab tu kita kena usahakan supaya apa? Hari-hari kita jumpa orang dengan kasih sayang, bukan kita jumpa orang dengan geram dan dendam. Nampak orang tak sembahyang, kau tunggu nanti aku dakwah. Itu bukan dakwah, tuan-tuan. Itu polis, nak tangkap orang, buat puasa. Orang tak puasa, jom dakwah dia, jom dia tak puasa Ramadan. Itu bukannya dakwah. Itu apa? Pegawai penguat kuasa nak tangkap orang. Nabi SAW bukan dihantar untuk tangkap Abu Jahal, Abu Lahab,
Bukan. Allah Ta'ala hantarkan Nabi-Nabi, Allah Ta'ala hantarkan Nabi Muhammad SAW untuk pujukan manusia, sediakan manusia yang tak beriman pada Allah supaya hati manusia tunduk pada Allah. Itu nama dakwah. So kita kena pergi jumpa orang dengan kasih sayang. Kalau satu orang tu tak sayangkan umat, dan dia tak akan jumpa orang. Pasal apa? Ni ahli neraka, astagfirullahaladzim. Ni ahli neraka juga. Semua ahli neraka. Nak jumpa siapa? Sebab tu kita kena tengok kebaikan. Macam mana tengok kebaikan yang Allah beritahu? Satu orang langgar perintah Allah, dan kita lihat dia langgar perintah Allah, kita baca hadis dan Quran, dia memang ahli neraka. Tapi kita kena kata subhanallah, oleh kerana aku tak beri masa sekarang dia dah langgar perintah Allah. Macam mana aku nak jawab? Orang beriman akan menangis. Tengok lagi orang langgar perintah Allah, dia akan menangis. Tengok lagi orang dia akan menangis. Pasal apa? Macam mana dia nak jawab dengan Allah? Allah akan panggil dia. Apa kau dah buat? Bukannya apa kelemahan iman kita belajar Quran dan hadis, kita nampak Quran dan hadis terletak tu tak tahu orang. Astagfirullahaladzim. Ambil Quran dan hadis, buku dengar taklim subuh tadi, letak kat orang. Astagfirullahaladzim. Kalau macam tu kita buat dakwah, Allah Ta'ala akan berhentikan kita. Kita kena gunakan Quran dan hadis yang kita dengar, yang kita belajar, yang kita hafal, kita letak pada diri kita. Baru kita kata astagfirullahaladzim. Ini apa yang berlaku, kita terbalikkan dia. Kita belajar hafal Quran dan hadis, dengar ceramah ustaz, semua kita letak ke orang. Astagfirullahaladzim. Cara macam tu Allah Ta'ala takkan gunakan kita. Allah SWT takkan gunakan kita. Macam mana Allah Ta'ala gunakan Musa AS. Musa AS, dia dalam istana 40 tahun. Siapa buat talim pada dia? Mak dia. Mak dia buat talim pada dia 40 tahun. Dia jadi anak angkat Firaun. Satu hari, satu orang Bani Israel dah bergaduh dengan Gipti. Maka dia telah minta tolong. Wahai Musa, tolonglah aku. Maka Musa AS satu Nabi dan Rasul, maka dia ada kekuatan 40 orang lelaki dan 100 orang lelaki. Maka dia telah tolak, dia telah mati Gipti. Maka pada lain masa benda yang sama berlaku juga. Orang yang sama, dia telah bergaduh dengan seorang Gipti lagi. Maka kali ini diminta tolong, dan wahai Musa, tolonglah aku. Bila Musa AS tengok keadaan orang ni, dia kata, yang problem ni engkau, aku tak nak tolong kau. Maka Bani Israel tadi kata, wahai Musa, hari itu kau dah bunuh seorang, sebelum tu seorang pun tak tahu. Maka benda ni dah bocor, dah tahu, semua dah tahu. Maka berita ni sampai ke istana. Maka dibawa dimusyawarah dengan Firaun. Maka Firaun buat keputusan, Musa AS kena tangkap dan dihukum bunuh. Maka seorang daripada yang duduk dalam musyawarah tadi telah cepat-cepat jumpa Musa AS. Wahai Musa, kau tinggalkan istana ni. Firaun telah buat keputusan untuk hukum kau, untuk bunuh kau. Maka Musa AS, dia tanya orang tadi, kau ni siapa? Allah SWT hantar aku masuk istana, kau nak suruh aku keluar istana? Allah SWT daripada baby telah hantar aku masuk ke istana, kau ni siapa nak suruh aku keluar istana? Maka dia telah kata, sesungguhnya aku orang yang beriman, tetapi aku sembunyikan iman aku. Kau tinggalkan istana ni, dan kau banyak khidmat, nanti Allah Ta'ala akan beritahu kau kerja, apa kerja kau yang sebenar. Musa siapa tak tahu kerja dia.
Macam kita tahu tapi tak buat kan. Musa dia tak tahu kerja dia, tapi dia tahu ibu dia dah buat talim dengan dia 40 tahun. Macam mana Allah selamatkan dia, macam mana dia telah campak dalam sungai, macam mana dia telah semua kisah ini ibu dia telah buat talim dengan dia. Maka apa jadi? Dan maka Musa AS setuju, maka dia telah tinggalkan istana dengan niat untuk buat khidmat, nak tahu apa kerja dia. Apa kerja dia sebagai Nabi dan Rasul. Maka apabila dia sampai dan dia jumpa penggembala kepala kambing sedang minumkan air kambing-kambing mereka dekat satu kawasan wadi, maka dia lihat ada rombongan wanita beratur. Maka dia beritahu 12 orang ni, kau bagilah perempuan ni dengan kambing-kambing dia minum. Maka mereka tak setuju. Mereka habis kambing mereka minum, dia ambil batu yang besar tutup perigi itu. Kalau tidak air akan kering. Kalau kau nak, kau angkatlah batu ni. Maka diorang tinggalkan dia. Maka Musa AS, dia ada kekuatan 100 orang. Maka dia telah angkat seorang diri batu tadi yang diangkat oleh 12 orang. Dia telah izinkan untuk wanita, 2 orang wanita ni anak daripada Nabi Syuaib AS. Oleh kerana dia telah lari, dia pun tak tahu mana nak pergi. Maka dia telah bersama dan anak Nabi Syuaib AS telah beritahukan keadaan Musa AS. Akhirnya dia telah hemat 10 tahun. Jaga apa? Jaga kambing. Ulama beritahu kenapa kambing? Kenapa tak jaga unta, jaga kebau? Kambing ni satu binatang yang lemah, dan dia ni degil macam manusia. Dia lemah, degil. Kambing ni bila salau ke depan, dia lari ke kanan, ke kiri, ke belakang. Kalau tuan-tuan nak tengok orang jaga kambing, tuan-tuan perhati. Kalau lembu tak, kalau halau ke depan, lembu semua akan pergi ke depan. Kambing dia lari sikit. Dah dia lemah, degil lagi. Manusia macam tu juga. Dia lemah tapi dia rasa, oh aku hebat, dan degil. So bangun subuh tak mau bangun subuh, so puasa tak puasa. Sifat manusia. Maka berapa tahun Musa AS jaga kambing? 10 tahun. Sampai Musa AS dapat sifat sabar dan tahammul. Pasal nak jaga kambing ni kena sabar. Kan dia lari, kena Allah balik. Kalau dia lari, serigala datang, dah ngap tekor hilang. Dah lah kambing orang punya. Bawa 100, balik tinggal 50. Okey mana tak marah kan. Sebab tu Umar radhiyallahu anhu, riwayat dia bawa 100 dah kurang. Sebab tu Umar ni dia lain sifat dia. Maka Musa AS Allah tarbiyahkan dia, dapat sifat sabar dan tahammul. Sabar apa? Orang saat kata bukan sabar satu pencuri, penyamun, dia curi barang, sekali kena tangkap polis, tangkap dia, pukul dia. Siapa sabar dapat syurga. Tapi kes ni dia pencuri, dia dah langgar perintah Allah, lepas tu dia tangkap, polis pukul dia, dia sabar. Orang ni dapat syurga, orang ni tak dapat syurga walaupun dia sabar. Tapi ahli ulama beritahu sabar ni apa? Dalam mentaati perintah Allah dia kena sabar. Dalam mentaati perintah Allah kena sabar. Dalam dakwah kena sabar. Orang marah, teruskan dakwah juga. Bukan orang tak suka, Assalamualaikum, lain kali buat dakwah. Sebab tu apa dia sabar? Orang yang sabar ni akan dapat syurga. Apabila mentaati perintah Allah, dia sabar, dia laksanakan perintah Allah, maka tempat dia syurga. Nak buat gas, nak kena sabar, panas, hujan, nak kena sabar. Bawa jemaah 10 orang, 20 orang, semua mesyuarat taklim pukul 10, bangun pukul 12. Dia kena banyak sabar. Sebab tu Musa AS 10 tahun
dapat sabar dan tahammul, baru Allah Ta'ala panggil dia. Macam mana? Apabila dia telah kahwin dengan salah seorang anak Nabi Syuaib AS, maka bapa mentua dia bekal dengan kambing-kambing untuk balik ke Mesir. Maka dalam perjalanan musim sejuk, panas, sejuk dan malam, maka dia berhajat pada api. Maka apabila Musa AS dia tengok pada bukit Tursina ada cahaya, ada api, maka dia telah beritahu isteri dia, minta izin pada isteri dia, dia nak panjat bukit Tursina ni, nak ambil api supaya nak panaskan. Maka Muhammad Allah beritahu, Musa AS tunjuk pada kita macam mana nak minta izin dengan isteri kita. Nak keluar 4 bulan, nak keluar 40 hari. Maka Musa AS ajar kita, maksudnya isteri dia berhajat pada api, maka dia akan izinkan. Maka apabila kita nak keluar 4 bulan, 40 hari, nak minta izin dengan isteri kita, kita kena sediakan isteri kita buat talim, baca kisah sahabat, baca pasal hadis-hadis kewajiban Allah Ta'ala, sampai isteri kita berhajat pada janji-janji Allah SWT. Bila suami dia keluar 4 bulan, semua dakwah, zikir, sembahyang, gas, semua dia akan dapat pahala. Maka bila dia minta izin, maka isteri kita, insya-Allah abang pergi. Tapi kalau kita tak usahakan, tiba-tiba datang, abang nak pergi mana bang? Saya nak keluar 4 bulan lah. Maka isteri kan komplain, bang, siapa nak hantar anak sekolah bang? Siapa nak ni, siapa nak tu? Dan kalau suami dapat tawaran pergi luar negara, pergi UK belajar 5 tahun, beasiswa 1, tapi untuk 1 orang aja, maka isteri kata, abang pergilah, abang pergi. Ni macam mana anak sekolah? Tak apa, abang saya ada, adik saya ada. Ni macam mana makan minum? Oh boleh, no problem. Tapi kalau 4 bulan, semua problem. Siapa nak bagi makan anak? Siapa nak hantar ni? Siapa nak ni? Siapa nak beli ayam? Siapa nak beli itik? Sebab tu kita kena setiakan isteri kita. Kita kena hidupkan talim kat rumah. 5 amal kat rumah. 1, bacakan mutakab hadis, bacakan fadial amal, fadial sedekah. Hari-hari, kurang-kurang setengah jam, bukan 10 minit. Bawa ada kesan pada hati. Nombor 2, kita buat apa? Muzakarah 6 sifat sahabat. Sebab apa? Keyakinan kita bertambah. Nombor 3, kita buat apa? Kita ada halqa Quran kat rumah. Keempat, kita ada tashkil. Siapa ditugaskan tashkil? Anak ditugas untuk tashkil, maka dia akan tashkil mak dia, dia akan tashkil ayah bila nisab tahun ni 4 bulan 40 hari. Ada sahaja tashkil. Yang keempat, hidupnya musyawarat. Bukan musyawarat pasal kapet, telur, bukan. Contoh jangan musyawarat pula kan. Musyawarat pasal siapa nak baca taklid, siapa nak buat halqa Quran, siapa nak buat 6 perkara. Itu dimusyawaratkan. Sekarang musyawarat jadi panjang pula kan. Maka azas kita nakkan tu tiap-tiap rumah, dan juga hidupkan tiap-tiap mahala dan ada taklim mingguan. Dan baru ni Musyawarah Nizamuddin ada Setengah sikit, dan jemaah setahun, alhamdulillah 100 lebih, negara jauh, jemaah 4 bulan, dan juga jemaah-jemaah setahun, pelajar-pelajar madrasah pergi ke, tapi dia lihat jemaah jemaah pedal 4 bulan boleh kira dengan tangan. Maka Muhammad pun tanya pada surah, kamu tashkil dia orang ni keluar 4 bulan pedal? Sikit sangat. Maka kita kena tambah pentingnya keluar pedal. Pedal jemaah ni sangat-sangat penting. Dan satu lagi ialah pasal taklim mingguan kita. Kita ada berapa ribu mahala, tetapi kita punya taklim masyarakat
10 je. Dengan harapan 2 tahun lagi ini semua masjid ada taklim Quran. InsyaAllah tuan-tuan semua usahakan, insyaAllah. Di mana orang tua kita lihat kat mana kita boleh dapat bantuan Allah Ta'ala. Maka iman yakin kita akan bertambah. Bukan untuk susahkan kita, untuk mudahkan kita supaya iman kita jadi mantap. Di mana saja kita berada, kita dapat taat perintah Allah. Kita berada di Singapura, atau kita berada di Bangkok, atau kita berada di Afrika, di mana saja kita dapat bawa taat perintah Allah Ta'ala. Tapi apabila iman lemah, dekat Malaysia boleh taat perintah Allah, sampai Thailand tak boleh taat perintah Allah, sampai Amerika tak boleh taat perintah Allah. Kenapa? Iman yakin tak dibentuk. Maka Musa AS tadi apabila isteri dia bagi izin, maka dia telah panjat Bukit Tur Sina. Dia lihat ada suara, maka kisah dia panjang. Maka saya ringkaskan. Maka Allah tanya, dalam tangan kamu ada apa? Musa AS kata dia boleh ambil daun, dia boleh halau dan semuanya. Maka Allah perintah campakkan tongkat kamu. Maka dia campakkan tongkat dia. Maka telah jadi benda yang munafaat, telah jadi benda yang mudarat. Telah jadi satu ular yang besar. Dia telah lari, Allah perintah tangkap, maka dia telah tangkap, telah jadi tongkat balik. Maka kali kedua Allah Ta'ala tanya soalan yang sama, dalam tangan kamu ada apa? Maka dia kata, apa yang kau nak jadi itulah. Maka ahli ulama beritahu, iman yakin Musa AS baru terbentuk. Berapa umur dia? 50 tahun. Umur Musa AS berapa? 50 tahun baru iman yakin dia terbentuk. Maka satu hari Mufti Zainal Abidin Rahmatullah daripada Pakistan datang ke Sri Talib. Dia pun bayat, dia kata untuk bentukkan iman yakin, dan sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu, raja iman yang terbaik ialah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu, makan masa 10 ke 13 tahun. Guru yang terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tanya, 3 hari ke 3 hari boleh tak bentuk iman? Maka semua yang hadir yang Malaysia ni, tak boleh. 40 hari boleh tak? Maka semua kata tak boleh. 4 bulan semua tak boleh. Kalau macam tu dia kata, keluar dari Allah sampai dapat iman bawa balik. Maka semua diam. Ini hakikat sebenarnya, tuan-tuan. Maka sebab tu kita kena mujahadah. Musa AS umur dia 50 tahun baru Allah perintahkan dakwakan bapa angkat dia Firaun. Iman yakin terbentuk, baru dakwah ni kita akan jalankan. Dan ada satu orang arwah Cikgu Zaki, yang sahabat kita yang telah syahid dekat Filipin. Dia dalam takrir dia kata, orang yang buat dakwah ni dia pun takut, orang yang kena dakwah pun takut, dua-dua takut. Dan kalau tuan-tuan pergi gas, nampak ada 4-5 orang budak-budak nak bersikal tepi jalan, sampai dia belum sempat sampai, semua dah lari. Kalau dia makcik-makcik duduk kat luar rumah, kan, dia duduk bual-bual, dari jauh dia nampak jemaah gas datang, kan, satu dia akan lari masuk. Nombor 2, kalau dia tak lari, dia suruh anak dia ambil tudung. Maka arwah Cikgu Zaki dia kata, dalil dia Musa AS, bila Allah perintahkan dakwakan Firaun, maka Musa AS berlari pada Allah, wahai Allah, aku tak pandai berkata-kata, kau lantiklah Harun. Allah lantik Harun. Dan riwayat lain pula dia kata, maka Musa AS minta izin dengan Allah untuk balik jumpa mak dia. Maka Allah tanya dia, kenapa kau nak balik jumpa mak kau? Dia kata, takut apa-apa berlaku tak jumpa mak dia. Maka Allah Ta'ala beritahu, tak ada apa-apa berlaku, kau dakwah Firaun.
Firaun pula, Allah beritahu Allah Ta'ala bagi dia sistem pemakanan 40 hari sekali dia pergi tandas. Firaun. Dan Allah bagi dia pinjam kuasa Allah Ta'ala, sungai Nile ni dia boleh mengalir mana disuruh. Tapi bila hari tu dia kena dakwah dengan Musa AS, satu hari dia masuk tandas 40 kali. Terus ceret-beret tu. Sebab tu tuan-tuan, kan, bila nak ambil sab nak putus, siapa jadi mutakalim semua tunduk. Bila nak putus, baru semua angkat kepala dia. Atau gas tempatan dia tengok jemaah dah bentuk belum? Jemaah dah bentuk? Dah bentuk baru dia tak duduk. Semua buat dakwah, semua dalam ketakutan. Maka atas perkara ini kita azam insyaAllah, kita bagi masa hari-hari insyaAllah jumpa, jumpa dengan kasih sayang, pujuk rayu manusia supaya apa tunduk dan taat pada perintah Allah, ambil usaha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi, ada masalah di bayan subuh, dia kata dikisahkan mengenai satu orang Bani Israel di mana dia dah bunuh 99 orang. Dia pun nak tobat, berjumpa satu orang agama. Maka dia kata, apa kau dah buat? Aku dah bunuh 99 orang. Astagfirullahaladzim, kan? Teruknya engkau, kan? Memang tak ada. Maka dia pun bunuh orang tu juga. Tinggal 100 orang. Tadi dia salah lagi, dia jumpa satu orang lagi, orang agama. Dia pun nasihat, aku dah bunuh 100 orang, aku nak tobat ni. Maka dia kata, boleh, kamu tinggalkan tempat ni. Maka dia bersetuju. Maka dia pun naik kuda dia pun tinggal tempat tu. Malaikat maut datang ambil dia. Kita tahu kisah ni. Tetapi jarak daripada tempat dia tinggal tadi baru sikit aja. Tetapi oleh kerana dia telah keluar untuk tobat, maka Allah Ta'ala dengan nizam lain dia telah tukarkan. Bumi yang dekat tadi telah jadi jauh, dan tempat dia nak pergi nak tobat tadi telah jadi dekat. Sebab tu salah satu syarat tobat ialah kena keluar jalan Allah. Baru bila dia tobat, dia keluar jalan Allah telah terima, Allah tukarkan semua nizam dia untuk orang. Oleh sebab tu kita kena usahakan. Maka sebab tu Musa AS, dia telah buat dakwah dan bantuan Allah telah datang pada dia. Maka sebab tu kita kena buat dakwah hari-hari dan bantuan Allah Ta'ala, dan kita kena tobat. Kenapa kita kena tobat? Kenapa? Apabila kita satu pendosa, satu hari tak sembahyang padu, orang Islam masih anggap dia berdosa. Tapi satu hari tak buat dakwah, orang Islam anggap dia tak berdosa. Kenapa? Allah SWT hendakkan hamba dia ambil kerja Nabi, dakwakan, rendahkan diri dia, agungkan Allah Ta'ala. Bila dia dakwah dan mujahadah, maka dia akan dapat iman. Allah akan masukkan nur hidayah dalam hati dia. Tapi bila kita ajak orang-orang buat dakwah, semua takut. Oh, kamu jalan dulu, Syekh, jalan dulu, saya ikut belakang. Dan sebenarnya Allah SWT letakkan, Allah Ta'ala, sebab tu kita kena tobat. Kenapa kita tak buat dakwah kan? Macam mana Yunus AS, satu Nabi dan Rasul, hari-hari dia buat dakwah. Allah perintahkan dia buat dakwah pada kaum dia, hari-hari dia buat dakwah. Tapi apa yang berlaku? Tanda awan hitam telah datang, tanda-tanda azab Allah dah datang. Maka apa dia telah buat? Dia tengok awan hitam ni, tanda-tanda azab Allah dah datang. Maka dia telah buat apa? Dia hilang sabar. Ulama beritahu, bukan dia tak buat dakwah, dia buat dakwah hari-hari, bertahun-tahun. Dia hilang sabar. Dia telah bawa isteri dia telah bawa 2 anak kecil dia, tinggalkan kaum dia. Dalam perjalanan untuk tinggalkan, nak selamatkan diri dia, isteri dia kena rampas dengan raja. Dalam perjalanan nak selamatkan diri dia lalu kat sungai, seorang daripada anak kecil dia hanyut. Dalam perjalanan nak selamatkan diri dia, dia lapar dalam hutan, maka dia telah tinggalkan anak kecil dia cari makanan. Dia lihat
anak dia dah tak ada titik-titik darah. Dia pergi sampai ke pantai, kan, tumpang satu kapal, kan, maka kapten kapal izinkan dia naik kapal dia, ombak besar telah datang. Maka dia punya kru, dia punya pekerja-pekerja kata, orang naik kapal ni swim ni orang. Selalu kita naik kapal okey, kan, tapi bila Yunus AS naik kapal, problem. Maka kapten kata, ini orang baik ni, Nabi ni, kan. Okey, undi. Undi kali pertama kena pada Nabi Yunus AS. Undi kali kedua kena pada Nabi Yunus AS. Undi kali ketiga kena pada Nabi Yunus AS. Maka nak tak nak, kapten pun campak dia ke laut, nak selamatkan kapal. Maka bila dia campak di laut, apa jadi? Satu ikan nun, ikan paus dah standby, pelangap dia masuk dalam ikan paus. Kalau kita ke masuk ikan paus, tak berapa saat boleh hidup. Kena gigi ni pun dah cukup lah. Allah Ta'ala beritahu, jika Yunus AS tak tobat, dia akan duduk dalam perut ikan sampai hari kiamat. Kenapa? Dia telah tinggalkan kaum dia buat kerja dakwah. Maka dia telah tobat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Berapa banyak? 40 hari, tuan-tuan. Bukan 40 kali. Baik orang beritahu, kenapa kita tak boleh buat dakwah? Dah buat dakwah, dah keluar 4 bulan, dah keluar 40 hari, tapi tak boleh buat dakwah je. Pasal kita pendosa. Sebab tu hari-hari kena tobat ke kurang-kurang 300 kali. Baru Allah Ta'ala terima kita, baru kita boleh buat dakwah. Maka apabila Yunus AS dia bertobat 40 hari 40 malam sampai Allah terima tobat dia, Allah telah perintahkan ikan tadi muntahkan dia, keluarkan dia. Apabila dia sedar, dia telah pergi balik pada kaum dia. Dan perjalanan balik, dia telah jumpa dengan anak dia. Dia dapat balik anak dia yang hanyut ke sungai. Panjang kisah dia. Dia balik lalu hutan, dapat balik anak dia yang hilang ke hutan. Dia lalu jumpa raja serah balik isteri dia. Dia balik pada kaum dia. Kaum dia semua dah beriman pada Allah. Maka kaum dia telah kata, wahai Yunus, masa ribut, awan hitam, kami cari itu kau, mana kau, kita nak tobat. Cari-cari dia hilang. Hari ini kita tasir orang, nanti nak keluar 3 hari saya datang ambil. Bila keluar 3 hari dia tinggalkan. Tak keluar baru tinggal. Allahu Akbar. Tadi ada waktu azab lah. Ini keadaan dia. Jika Yunus AS tobat, semua di kaum dia beriman. Maka sebab tu kita kena istighfar dan tobat, supaya Allah terima kita. Apa dakwah kita tak buat, kita dah belajar, kita buat gas pertama, gas kedua, tapi bila dah tak tinggal, dah tak boleh buat. Maka siapa tuan-tuan azam, insyaAllah. Elders dia sedih, dia gembira dan sedih. Kenapa? Usaha tempatan tak naik-naik. Usaha tempatan macam ladang. Ladang tanam jagung, ladang tanam bawang. Maka hasil daripada ladang-ladang ni bawa ke pasar, baru boleh ekspor ke Ipoh, boleh ekspor ke Kelantan. Tapi kalau ladang semua tak jalan, tak ada orang tanam, tak ada orang bajak, tak ada orang tanam benih, pasar kosong, nak ekspor apa? Maka malah kita ni ibarat macam pasar, nak usaha, nak berbaja, nak diurus air, nak jaga semua, sampai pokok dengan mati. Dia dapat hasil, hantar ke markas, nak ekspor IPB, negara jauh, Federal, tapi memang terlemah. Dia kata, kenapa tak ada jemaah keluar? Ini pasar-pasar lah ni. Pasar tak berjalan, kebun tak jalan. Dia tak ada kaitan, tuan-tuan. Markas ni
tuan-tuan bawa jemaah kas setiap minggu, maka banyaklah jemaah boleh dikeluarkan. Kalau usaha tempatan tak jalan, tak ada hasil, maka siapa yang bersalah? Kita lah bersalah. Maka kena balik, kena menangis, rayu pada Allah. Maka siapa tuan-tuan yang sedia 4 bulan tunai, insyaAllah, bangun insyaAllah. Kita bagi nama cuti sekolah dah dekat kan, banyak pelajar-pelajar nak keluar, banyak tuan-tuan dah usahakan kat malam kan, selama 7 hari, 20 hari. Dan insyaAllah tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah setiakan jemaah kas, beritahu 1 jemaah, 2 jemaah. Ini pasar tuan-tuan. Markas ni ialah kan, ladang dia kat mana? Malah tuan-tuan, Shah Alam, Putrajaya, Sedang, itu dia ladang-ladang dia. Siapa lagi insyaAllah? Bangun-bangun insyaAllah. Supaya Allah pilih kita insyaAllah. Allah akan bina iman yakin kita. Siapa lagi insyaAllah? Kita bangun insyaAllah. Tuan-tuan yang ada 50 pun bangun juga. Kita pasang azam kita, supaya Allah buka jalan untuk kita. Yang keluarkan kita siapa tuan-tuan? Allah. Bagi nama insyaAllah. Siapa lagi tuan-tuan? Ada yang nak setia untuk jemaah pedal 4 bulan. Jemaah 4 bulan IPB negara jauh. Cuti sekolah dah dekat kan. Duduk tuan-tuan, majlis belum habis lagi. Yang lain boleh rapat-rapat insyaAllah. Kita boleh tazkir kawan-kawan kita, pujuk dia. Dia nak bangun kan. Kita cakap sikit, dia terus bangun. Tak bangun. Tuan-tuan yang pujuk pun Allah bagi pahala yang sama. Bangun insyaAllah. Lepas azam insyaAllah. Siapa lagi insyaAllah? Sepasang azam insyaAllah. Berdoa pada Allah, wahai pilihlah aku ya Allah. Kenapa kau tak pilih aku ya Allah? Apa dosa aku ya Allah? Apakah dosa aku ya Allah? Cara ini. Yang pilih tuan-tuan datang sini ialah Allah Ta'ala. Yang gerakkan tuan-tuan ialah Allah SWT. Semua bergerak dengan nizam Allah Ta'ala. Sebab tu kita kena merayu pada Allah, mohon pada Allah. Bukan kebolehan kita, bukan kepadaan kita. Berdoa pada Allah. Nama siapa lagi insyaAllah? Benda ni penting tuan-tuan. Allah Ta'ala hidupkan balik usaha Nabi SAW dah berapa? 1437 tahun. Satu usaha yang telah mati ratus tahun, tinggal dalam kitab aja. Dengan taufik dari Allah Ta'ala bagi fikir pada Muhammad Ilyas rahmatullahi, usaha telah kembali. Dan kita kena banyak syukur Allah pilih kita. Berapa ribu kawan-kawan kita. Dakwah senang aja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang kita kena ada PhD kan, kena duduk madrasah. Tak ada. Dakwah paling senang. Bilal Rasulullah boleh buat, hamba boleh buat, Abu Bakar Rasulullah boleh buat, Khansar dan Ha boleh buat. Semua orang boleh buat dakwah. Penggembala kambing boleh buat. Tuan-tuan semua ada sijil besar-besar. Lebih daripada itu tuan-tuan boleh buat. Siapa lagi insyaAllah? Kita zahirkan niat kita supaya Allah terima. Siapa lagi? Yang ada 50 duit tak cukup, mak bapak tak ni, bini tak bagi izin lagi, banyak hal. Kita bagi nama juga insyaAllah. Bangun insyaAllah, bangun. Allah Ta'ala akan gunakan kita. Sekarang satu dunia
dan mereka bangun untuk buat usaha agama. Siapa lagi insyaAllah? Dan siapa yang azam pada cuti sekolah ni 21 November, jemaah-jemaah banyak dibentuk, jemaah masjid, tuan-tuan boleh bagi azam berapa jemaah, pelajar lepas SPM, pelajar yang Sekretariat 4, pelajar-pelajar universiti dan seterusnya, cikgu-cikgu, mana insyaAllah cuti sekolah ni insyaAllah. Yang benar insyaAllah 4 bulan 40 hari insyaAllah. 2 bulan pedal, dan 2 bulan mana masa yang tuan-tuan setia insyaAllah. Setiap bangun insyaAllah. Allah akan terima tuan-tuan, selesaikan masalah tuan-tuan. Bangun insyaAllah. Kita zahirkan niat juga. Allah Ta'ala akan, apa hajat seorang yang beriman, Allah akan tunaikan. Kalau dia nak keluarkan 10 jemaah, maka dengan bantuan Allah, dia akan dapat 10 jemaah. Allah tengok hati, niat kita. So kalau kita tak ada niat nak berusaha, memang tak ada. Siapa lagi insyaAllah yang ada hati, dia ada niat, supaya Allah pilih dia. Dia pun nak nampak orang, apa pun tak nampak, yang dia nampak Allah SWT. Maka Allah akan bantu dia. Orang yang tak suka akan suka buat dakwah. Orang yang tak datang masjid, dia akan datang masjid. Siapa lagi insyaAllah? Terbangun insyaAllah untuk sukakan Allah, bukan untuk suka siapa-siapa. Maka apabila kita sukakan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan pelihara kita macam mana Allah pelihara Sa'ad bin Waqqas dulu yang pergi ke Parsi. Kalau ikut fikir dia tak boleh, tetapi Allah letakkan ketakutan dalam musuh. Semua dalam kehendak Allah. Siapa lagi insyaAllah? Kita bagi nama, kita berazam insyaAllah, supaya Allah bantu kita. Bila kita niat, niat seorang mukmin ni lebih baik pada amal dia. Sebab tu kita pasang niat, di mana Allah Ta'ala akan keluarkan orang, Allah Ta'ala akan bentukkan jemaah, Allah Ta'ala akan bantu kita, Allah Ta'ala gunakan kita untuk jadi asbab jemaah-jemaah keluar. Siapa lagi insyaAllah? Ya, tuan-tuan yang ada isteri, boleh keluar jemaah masyarakat, boleh bawa mak, boleh bawa makcik. Sekarang bujang pun kata saya tak boleh keluar masyarakat, sekarang pun boleh. Dia boleh bawa mak dia. InsyaAllah jemaah masyarakat 40 hari 2 bulan nak hantar ke Amerika, ke Afrika, ke Filipina, ke Australia, di mana mereka menunggu tuan-tuan, menunggu bagaimana mereka dahagakan. Kita dengar kisah-kisah orang pergi ke Jepun, dia masuk Islam, lepas dia masuk Islam, dia pembawa jemaah ni pergi jumpa bapak dia. Jemaah dia pun ikut, tengok dia bawa ke kubur. Jemaah pun tanya, kenapa bawa ke kubur? Kata, bapak saya akan meninggal, tak ada orang dakwah dia, sekarang mati tanpa iman, dia diazabkan. Saya risau pasal mak dia, ayah dia. Agak bila kita mujahadah sikit, belajar sikit, kita pergi jumpa, Assalamualaikum, orang Allah tukarkan hati dia. Siapa lagi insyaAllah? Dia gerak, dia jumpa je, bukan nak cakap banyak-banyak kan? Dia tengok je, dia pun terkesan, dia datang. Siapa lagi sih? Banyak kaku zari, satu orang, ada orang dia tutup pintu, lepas tu dia betul nak bunuh diri, maka dia tak jadi. Bila orang dakwah dia, dia kata sebenarnya aku nak bunuh diri, tapi bila tu dia pun dia tak jadi, dan dia beriman dengan Allah dan dia berusaha agama. Satu ketuk ya. Siapa lagi insyaAllah? Supaya Allah gunakan kita sebagai asbab, ketukan kita ke, langkah kita ke, orang tengok bayang-bayang kita ke, kat New York Airport
ada seorang orang putih masuk Islam. Kata macam mana tuan boleh dapat hidayat? Kata saya kerja kat airport New York, dia macam pudu raya, dia sibuk naik turun naik. Tapi dia tengok jemaah Bangladesh tenang. Dia pun heran, apa manusia ni, orang semua huara dia tenang, ada baca Quran, ada sedang sembahyang, ada yang sedang rehat. Maka dia tengok orang tu, dia pun cerita jemaah pun dakwah dia pun masuk Islam. Cash dia bawa balik ke Bangladesh. Dia tengok aja jemaah tu pun dia pun terkesan. Kalau dia tengok tuan-tuan dengan kopiah tuan-tuan, dengan jubah tuan-tuan, orang datang seradi. Siapa lagi insyaAllah? Sebagai azam insyaAllah. Bangun. Supaya Allah pilih kita. Kita tahu bila Allah pilih kita. Kita pun tak sangka Allah pilih kita. Boleh sampai India, boleh sampai Rusia. Siapa lagi insyaAllah? Boleh azam insyaAllah. Bangun lagi insyaAllah. Nanti kita pasang niat kita. Pilihlah aku ya Allah. Pilihlah aku ya Allah. Kenapa kau tak pilih aku, keluarga aku, anak aku ya Allah, pilihlah. Kita kena nangis dengan Allah. Kenapa? Kita berhajat pada Allah. Kita ni semua berhajat pada Allah. Siapa lagi insyaAllah? Bagi nama insyaAllah. InsyaAllah tunai, insyaAllah boleh bangun sekarang. Ya, 4 bulan, 40 hari, 2 bulan boleh bangun sekarang insyaAllah. Yang tunai. Boleh masuk. Bila masuk surah insyaAllah, boleh tafakut malam ni insyaAllah. Boleh ke sini boleh, ikut sini boleh. Boleh bangun insyaAllah. Siapa yang boleh bagi nama pun bagi nama. Boleh bangun insyaAllah. Boleh gerak ke bilik surah insyaAllah. Boleh terus tafakut insyaAllah. Coba depan, jalan depan. Bagi ruang. Sekarang kita nak keluar tunai insyaAllah. Bagi ruang. Bagi ruang, bagi jalan insyaAllah. Ada soal lagi insyaAllah. Boleh masuk bilik surah insyaAllah. Terus tafakut. Siapa nak keluar tunai insyaAllah boleh gerak insyaAllah, boleh bangun. Dia boleh masuk bilik surah insyaAllah. InsyaAllah tuan-tuan boleh duduk dalam halqa masing-masing dan tempat-tempat yang telah tuan-tuan tetapkan, dan boleh baca pada nak ambil takazah insyaAllah. So, tutup atas insyaAllah. Subhanallah wa bihamdihi.